Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah dari Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup relevan, cukup penting dan cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kami di Ruang Bicara ini, menarik sebenarnya topik ini, dari anak ladang ke Putrajaya. Dan sudah pastilah kenapa kita memilih topik ini. Dan mungkin ramai sudah pun mengetahui bahawa menjelang ataupun pada 21 hari bulan Ogos ini genaplah setahun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memegang tampuk kepimpinan negara. Dan banyak persoalan, banyak isu yang menarik yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda. Dan kita ada dua tetamu seperti yang saya sebut. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun ada bersama saya di studio ketika ini. Baiklah, di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Alwi Cik Ahmad, yang merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kok Lannas Kelantan, dan Datuk Seri juga merupakan pengurusi MDEC. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Lama kita tak berjumpa. Banyak tahun. Kembali ke Bernama. Itulah dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Terima kasih. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang tetamu yang pertama kali sebenarnya bersama saya di Ruang Bicara ini. Itu pun setelah dipujuk berkali-kali. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk dah lupa lah. Datuk Saiful Bahar Muhammad Arsyad, yang merupakan penganalisis politik dan polisi kerajaan. Jadi Datuk, apa khabar? Baik adanya. Terima kasihlah. Lama saya tunggu jemputan sekali ni. Berkali-kali dia pujuk saya nak datang ke Bernama TV. Akhirnya datang saya juga. sampai juga. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah, kepada anda, macam saya katakan, ini merupakan topik yang sebenarnya cukup relevan, cukup menarik sebenarnya. Dan kalau anda juga ingin kongsikan pandangan ataupun pendapat berkaitan dengan isu ini, silakan kami alu-alukannya. Dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baiklah, saya mulakan dulu sembang-sembang ini bersama dengan Datuk Seri Haji Mat Alwi Cik Ahmad berkaitan dengan isu yang kita pilih, dari anak ladang ke Putrajaya. Mungkin yalah, saya faham dan saya diberitahu dan saya juga tahu sebenarnya Datuk Seri adalah orang yang antara orang yang paling rapat sebenarnya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Datuk Seri juga merupakan orang yang mungkin mengetahui tentang latar belakang, tentang personality. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan penonton kita yang sedang menyaksikan. Betul. Datuk Seri Ismail Sabri ini sebenarnya kawan, sahabat lama saya dalam pemuda UMNO. Saya kenal dia di awal tahun 90-an, semasa kita mula-mula aktif dalam pemuda UMNO. Masa itu saya adalah setiausaha politik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Belia dan Sukan. Dan di antara tugas Kementerian Belia dan Sukan ialah pada masa itu mengenal pasti pemimpin-pemimpin muda di seluruh negara untuk diketengahkan dan diberi pendedahan. That's the job of Kementerian Belia dan Sukan. Kemudian saya pindah ke Kementerian Luar Bandar. Dan di situlah saya mengenali Datuk Seri Ismail Sabri ini, dan jadi kawan baik. Kemudian sama-sama aktif dalam politik. Kemudian dia dilantik jadi setiausaha politik sama macam saya. Kemudian jadi ahli parlimen. Kemudian akhirnya dia jadi menteri, dan begitulah seterusnya. Tetapi satu perkara yang sangat penting mengenai Datuk Seri Ismail Sabri ini, he come from a very humble beginning. Dalam bahasa kitanya, dia daripada satu keluarga yang kita boleh kata keluarga miskin. Saya tahu dia, ibu bapanya adalah orang Kelantan asalnya. Kemudian dia berpindah ke negeri Pahang. Dan orang Kelantan yang berpindah ke Pahang ni sebenarnya kerana cari makan. Hidup susah di negeri Kelantan awal tahun 60-an dulu. Kemudian terpaksa troka tanah. So ayah dia ni, Ismail Sabri Yaakob ni, bawa isteri pergi menebang tanah di Bukit Tingkat, kalau tak silap saya, di Temeloh. Buka tanah, menoreh getah,
Maknanya orang susah daripada Kelantan. Dah ramai sebenarnya begitu di Pahang ni. Ada pergi ke Temerloh, ada pergi ke kat Cameron Highland, ada pergi ke Bentong. Ramai orang Kelantan yang keluar daripada Kelantan, diaspora orang Kelantan ni untuk membaiki kehidupan mereka. And his father, ayah dia adalah macam itu. Tetapi Datuk Seri Ismail Sabri ni dilahirkan negeri Pahang. Dia ni anak Pahang. Tanah tumpah darahnya adalah Pahang. Cuma ayah maknya adalah daripada Kelantan. Jadi maknanya sangat miskin. Kemudian oleh kerana dia tahu dia orang miskin, dia didik anaknya dengan betul. Dan satu benda yang kita kena tahu, orang Kelantan ni sebelum dia mengembara, dia lengkapkan diri dia dulu. Supaya ayah dia ni guru Quran. Dia sebelum keluar Kelantan, dia kena ada ilmu, ada bekal diri, keselamatan dia. Jadi dia akhirnya dia ke sana jadi guru Quran, mengajar Quran. Sebab itu Datuk Seri Ismail Sabri ini ada pendedahan agama yang mencukupi zaman kanak-kanaknya. Kemudian barulah akhirnya dia masuk sekolah menengah di TI, Technical Institute, Kuantan. Dan orang yang masuk ke TI ni adalah pelajar yang agak cemerlang, sama ada pergi asrama penuh atau pergi TI. Dia masuk TI, Technical Institute di Kuantan. Kemudian masuk Form 6 Universiti Melaya, buat undang-undang. So dia tukar daripada teknikal pergi kepada undang-undang. Akhirnya jadi seorang peguam. Dan menubuhkan sebuah syarikat guaman, kalau tak silap saya, Ismail and We di Temerloh, pada zaman mudanya. Di situlah saya mula kenal dia. Kemudian jadi jurucakap UMNO di Perhimpunan Agung UMNO. Kemudian Datuk Seri Sabaruddin Cik, Tan Sri Sabaruddin Cik, masa itu menteri, spot this young man. So ambil dia jadi sosial politik. Sebelum pada itu kami di Kementerian Luar Bandar cari pemuda-pemuda ni. Akhirnya kita rasa Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka perlu seorang ahli lembaga pengarah muda yang baru. Dilantik dia jadi ahli Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka. Masa tu dia sangat muda. So we became close friend lah. So kalau orang kata saya rapat dengan dia tu, rapat kerana persahabatan yang lama dalam perjuangan yang lama. Kemudian sama-sama jadi ahli parlimen 2004, backbencher. Masa itu Pak Lah Perdana Menteri. Kemudian dihantar ke United Nations, UNGA. Ke sana saya beberapa orang dan balik he excel. 2008 saya dihantar balik ke DUN. Masa tu kita fikir-fikir, akhirnya kita perlu seorang Menteri Belia yang baru. So he was appointed by Pak Lah. His first post in cabinet is Menteri Belia dan Sukan 2008. Kemudian naik-naiklah, kita boleh cerita lepas ni lah. Tetapi sejarahnya very humble beginning. Malah dia ni, yalah saya tak malulah nak bercerita. Ingat rakyat pun kena tahu. Masa dia pelajar, dia balik kampung jual ikan. Menjadi penjual ikan di kampung Bukit Tingkat Temerloh. Maknanya dia bantu keluarga dia untuk jadi untuk jadi lebih baik. Maknanya daripada humble beginning. Dan pada saya inilah kali pertama dalam sejarah negara kita seorang anak kampung akhirnya berjaya dalam kariernya menjadi seorang Perdana Menteri. Tapi saya nak tanya satu soalan sebelum saya tanya Datuk Saiful Bahar lah. Mungkin Datuk Seri boleh berkongsi sebagai seorang sahabat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Apakah Datuk sudah dapat melihat potensi kebolehan bahawa satu hari nanti dia mungkin akan menjadi Perdana Menteri ataupun tidak langsung menjangkakan bahawa dia akan berada di puncak? Dalam kumpulan kita nampak dia ni dah tahun 2004. Pada masa tahun 2004 tu, di antara ahli parlimen yang perform adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Saya masih ingat lagi masa tu Long Nan, Datuk Seri Adnan Yaakob, masa nak lantik dia jadi menteri, Long Yaakob telefon saya sebab masa tu saya sosial politik kepada Tun Badawi. Dia kata Ismail Sabri ni satu orang yang lain daripada yang lain. Masa tu kita bercakap soal indeks rasuah. Bila kita tangkap banyak, orang kata kita banyak rasuah. Bila kita tak tangkap, sebenarnya sebab tak ada rasuah. So he was arguing on that point masa itu. Dan dia telah menarik perhatian Datuk Seri Nan Yaakob. So bila Pak Lah nak ambil Menteri Belia tu, terus ambil aja dia. Dan semasa dia jadi ahli parlimen tu, perbahasan-perbahasannya adalah profesional.
Sebab tu dia mengetuai rombongan kami pergi ke United Nations tu. Kita dah nampak dia ada cutting lah. Ada cutting untuk jadi pemimpin. Tapi sebenarnya nak jadi Perdana Menteri tu kita tak fikir. But saya tengok bila dia bertanding naik presiden, bila kita kalah 2018, dia bertanding naik presiden, dia dapat he is the most popular VP at that time. Ketua-ketua UMNO bahagian suka dia sebab isu yang dia bawa adalah isu yang rapat dengan rakyat all the time. Terutama orang Melayu lah. Sebab dan dia jadi naik presiden yang nombor 1. Kemudian paling menonjol bila dia jadi ketua pembangkang, menggantikan Datuk Seri Zahid Hamidi yang memberi laluan. Sebenarnya Datuk Seri Zahid Hamidi bagi laluan. Datuk Seri Hamidi ada kes, dia berundur diri dan melantik Datuk Seri Ismail Sabri menjadi ketua pembangkang. Masa dia ketua pembangkang tu nampak dia excel. Sebab tu saya tengok perjalanannya adalah langkah demi langkah. Dia bukan lompat terus ke atas atau melangkaui orang, tak ada. Dia selangkah. Begitu juga dengan pos kabinet. Kalau kita tengok daripada menteri belia pergi jadi menteri KPDNKK, jaga inflasi, jaga harga barang, kemudian jadi menteri pertanian, on food security, makanan, kemudian jadi menteri luar bandar, kemudian jadi menteri pertahanan, menteri kanan. So maknanya dia lalu proses ini. Sebab itu saya tengok statement dia tidak gaduh, tidak gopoh. A cool man lah, saya perhati. Dalam grup kita tu, is considered to be a very cool man. Menarik. Saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Saiful. Saya juga rasa berdetik sebenarnya perasaan saya. Saya pernah juga interview Datuk Seri Ismail Sabri ketika dia menjadi menteri di KPDN SGP, dan memang jelas bahawa sifat humble-nya itu begitu ketara sekali. Jadi apakah pandangan peribadi Datuk sendiri? Sifat inilah yang sebenarnya memberikan satu gambaran yang cukup jelas bahawa dia boleh diterima oleh rakyat sebenarnya secara keseluruhannya. Betul lah ni Datuk sekali. PM ni mempunyai sifat yang luar biasa bagi saya, kerana dia not only is a humble person, tapi dia jiwa rakyat. Tak pernah dalam sejarah saya lihat negara ini apabila berlaku banjir besar di Selangor dan Pahang, peruntukannya begitu besar diberikan kepada rakyat. Sampai kan saya pun sedih tengok ada rumah-rumah yang di dekat Selangor ni yang habis terus. Tapi peruntukan yang kerajaan beri, bina rumah baru orang kampung. Jadi ini saya lihat memanglah dia ni orangnya lemah lembut. Dalam lembut dia ada kerasnya. Ada ramai yang atau Ali tahulah. Dia tahu sangat. Dalam lembut dia ada keras. Tapi he's a diplomat. Mana dia bergaduh dengan orang? Dia baik dengan semua orang. Tetapi saya lihat keprihatinan dia kepada rakyat ni, untuk membantu rakyat, tersemat dalam hati dia. Kerana dia adalah macam Datuk Seri Alwi kata tadi, budak kampung. Ketika dia belajar di Universiti Melaya, macam Datuk Seri Alwi juga kata, dia tak segan silu berjual ikan, ambil daripada orang yang tangkap ikan tu, dia pergi ke market jual untuk menampung hidup dia. Dia belajar di Universiti Melaya. Dia tak mahu susahkan mak bapak dia, bagi duit belanja dan sebagainya. Itulah kepribadian dia yang sebenarnya, yang mungkin rakyat tidak tahu. Ini bukanlah kita kira nak lambung dia, tapi itulah dia. Hakikat yang sebenar. Ya, betul. Saya juga sebenarnya tertarik hati Datuk Seri apabila diberi tugas dan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Ramai yang menganggap bahawa itu adalah satu kerusi empuk sebenarnya yang dicita-citakan oleh kesemua ahli politik sebenarnya. Tetapi yang paling mengejutkan saya ataupun menggembirakan saya lah, saya guna istilah menggembirakan, apabila kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu menggunakan falsafah kerajaan keluarga Malaysia. Bagaimana gambarannya? Saya perhati sebab dia start from dia punya beginning tadi. It started with a family. Saya masih tengok masa mula-mula kita nak buat speech yang pertama sebagai Perdana Menteri. Saya adalah bantu sikit-sikit daripada belakang jauh-jauh sebagai sahabat dan kawan. Bila dia sebut saya nak buat ni kerajaan keluarga Malaysia, so saya ingat dalam Islam pun memang macam itu. You started a nation with a family, usrah. Family first. The family must be strong. Dan memang kita di Malaysia ini, kalau kita tak perbetulkan soal keluarga, masalah besar akan menghadapi kita. Dan saya tengok Datuk Ismail Sabri, sebab apa begitu? Sebab dia mula dengan keluarga. Dia mula dengan ayahnya yang susah, datang meneroka tanah, penoreh getah, cari nafkah, akhirnya belajar bersungguh, boleh masuk universiti, bina keluarga.
Kemudian daripada situ dia tengok bahawasanya Malaysia must be strengthened dengan menggunakan perkataan istilah keluarga Malaysia. Sebab dia daripada dia nampak itu. Dan bila sebut keluarga, it covers everybody. Melayu, Cina, India, everybody is a family. Sebab itu saya tengok bila dia jadi Perdana Menteri, he listen. Dia dengar keluhan. Dia kalau kita bercakap dengan dia tak banyak cakap, dia dengar. Betul. Kalau dengan saya bercakap, dia tidak pun. Dia dengar. And then he will listen to A, listen to B, listen to sahabat-sahabat. And then he come back to a decision. Dan orang yang banyak mendengar ni sebenarnya orang yang sangat prihatin. Sebab dia tahu yang penting ialah mendengar keluhan. Sebab itu kita tengok program-program yang dia buat. Semuanya menjurus kepada rakyat. Tak fikir sangat pun soal politicking lebih. Dia cuba tengok mana ada pemimpin Malaysia boleh duduk bersama dengan pembangkang, boleh duduk bersama dengan orang yang hentam dia. Dia boleh duduk bersama berunding dengan orang yang pernah dulu maki dia. Dia boleh duduk dan boleh menubuhkan sebuah kerajaan. Kerajaan kita ni adalah kerajaan kerjasama. Betul. Banyak orang tak faham. UMNO bukan kuat sangat pun. UMNO BN hanya ada 42 kursi. Dalam 42 kursi kita boleh memerintah dengan baik. And saya boleh buktikan selepas ini bahawasanya selepas dia ambil alih, kerajaan nampak lebih stabil. Dulu yang pertama saya tengok mula-mula dia hadapi bila dia jadi Menteri Pertahanan, dia jadi jurucakap kerajaan. Dia Menteri Kanan jadi jurucakap kerajaan bagaimana kita melawan penyakit yang datang 100 tahun sekali, COVID-19. Dia berjaya menenangkan rakyat. Setiap hari kita nak tunggu kat TV apa pengumuman baru mengenai kaedah-kaedah melawan penyakit. Dan bila dia ambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin, dia berjaya menukar a little cabinet tu, ambil daripada Datuk Adham, dia bagi kepada KJ. KJ akhirnya berjaya bersama-sama dalam kabinet itu memberi suntikan kepada hampir 99% rakyat dalam masa yang begitu dekat. Sebab masa tu kita ada masalah penyakit. Masalah utama is not about food, is about penyakit yang menyerang. Kesihatan. We managed to do that dalam masa 1.5 tahun, 2 tahun. Akhirnya kita one of the most successful nation dalam melawan COVID. Lepas tu menyatukan pemikiran pemimpin-pemimpin yang bertelagak ni. Betul. Yang berebut ni. Akhirnya dia boleh duduk dengan lembutnya, dengan baiknya itu dia boleh lembut dan duduk bersama. Akhirnya buat MOU. Transformasi politik berlaku zaman dia. Dan tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia ini kerajaan yang hanya ada jumlah majoriti yang takat hidung boleh mengubah perlembagaan negara dengan majoriti yang begitu besar, zero menentang. Sebab apa? Sebab benda yang nak dibuat tu adalah benda baik. Dan ini kejayaan besar pada saya, kepada seorang Perdana Menteri. Saya tahu Datuk Saiful ada facts and figures sebenarnya. Bila kita bercakap bagaimana dia mengharungi satu situasi yang dikira cukup saya nak kata mencabar sebenarnya bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 sebagai satu contoh. Ada juga yang memberi pandangan dan juga pendapat mengatakan bahawa dari aspek ekonomi juga negara kita sedang menghadapi masalah. Kononnya ramai pelabur-pelabur yang tidak mahu masuk ke dalam negara kita untuk melabur dan sebagainya. Boleh kita kongsi bersama dengan Datuk? Ya, terima kasih. Sebenarnya bagi saya lah, saya share Datuk Seri Alwi punya views on this Datuk Seri Sabri punya lawan COVID dan sebagainya. Kerana ketika itulah benda yang paling penting sekali ialah nyawa rakyat. Kalau kita bicara pasal inflasi dan sebagainya, apa lagi penting? Ialah nyawa rakyat. Berapa banyak rakyat yang meninggal kerana the first wave of COVID punya penyakit ni yang melanda negara. Kerana itulah ketika dia Perdana Menteri, dia make sure that vaksin COVID ini menyeluruh ni. Secara besar-besaran. Contoh figures yang ada. Satu dos ni 28 juta orang dah kena satu dos. Dua dos 27.4 juta. Booster 16. Dan kanak-kanak umur 5 hingga 11 tahun 1.085 juta telah diberi suntikan. Ini yang pertama. Yang kedua, Datuk Seri Alwi cakap tadi, kata pelabur lari dan sebagainya, saya rasa ini kurang tepat lah. Kerana ini fenomena dunia. Satu dunia menghadapi krisis ekonomi sebagainya. Tetapi baru-baru ni PM umumkan 7 bilion
pelaburan masuk ke Negeri Sembilan, Samsung untuk membina satu kilang bateri kereta. Jadi saya rasa tidak berapa tepatlah kalau pihak pembangkang dan sebagainya mengatakan kerajaan ini kerajaan gagal dan sebagainya, ada satu perkara yang tidak tepat. Kerana saya lihat to save lives are very important. Betul. Lebih utama dari segala-galanya. Kalau dah tak ada nyawa, bagaimana kita nak hidup dalam keadaan yang susah begini? Betul, Wi? Ya. Mungkin Datuk Seri juga boleh berkongsi. Mungkin MDEC juga memainkan peranan dalam usaha untuk memenuhi dan juga apa yang ingin dicapai oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Memang menjadi tanggungjawab kepada Malaysian Digital Economic Corporation to create job, to bring investors. Saya boleh kongsi, baru-baru ni Menteri, saya dah bagi figure tu kepada Menteri Komunikasi. Pada tahun 2021, masa tu COVID tak habis lagi, kita menerima investment syarikat-syarikat yang datang ke negara kita lebih kurang 56 syarikat. Jumlah pelaburan yang datang adalah digital saja. Ni yang lain saya tak campur lah. Yang kerja saya 10.94 bilion. And we created 16,376 orang, 71 kerja, peluang pekerjaan. And kita punya target this year now is August, kita punya target ada 10 bilion. Sehingga sekarang kita dah capai 72% and investment yang masuk melalui 53 syarikat daripada Australia, Belgium, Japan, China, Amerika Syarikat, 53 syarikat amounting to 7.2 bilion dan sejumlah 9,673 peluang pekerjaan baru telah pun diwujudkan. Dan kita tengok inflasi juga dulu 4.3, 4.4, sekarang dah turun pada 3.8 di zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Maknanya bila orang tengok kerajaan mula stabil, pelabur mula nak datang, dan saya menerima banyak lagi permintaan daripada syarikat-syarikat digital ini yang nak buka data centers, nak melabur ke dalam negara kita, di Nusajaya dan juga di Kuala Lumpur dan juga di Sabah, Sarawak, semuanya di Penang, semuanya adalah melihat kestabilan yang ada ini semakin baik. So pada saya, Datuk Seri Ismail Sabri telah berjaya mengharmonikan kemelut pergaduhan politik itu buat sementara waktu. The word is harmonize. Harmonizing perbalahan yang cukup ketara, kebencian yang cukup ketara, telah berjaya dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Dan bila harmoni ini berlaku dalam politik, orang tengok pula pengundian-pengundian dalam parlimen nampak macam satu suara. Although we have from a different political party, different party, tetapi bila sampai kepada kaedah membina negara, we are together. Jadi orang tengok, Malaysia is coming back to its normal previous glory. Mengharmonikan politik. Saya suka dengan apa yang Datuk Seri sebut. Dan itu merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Oh yes, harmonize things. Tetapi ini persoalan yang penting juga sebenarnya untuk Saiful dan Datuk Seri juga boleh mencelah nanti. Keharmonian politik itu mungkin kelihatan begitu nyata sekali, tetapi dikatakan ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa di dalam UMNO itu sendiri ianya tidak begitu harmoni sebenarnya. Ada kelompok-kelompok yang seolah-olah tidak suka Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Dan ada juga yang bersikap kita berterus teranglah telunjuk lurus kelingking berkait misalnya. Sebenarnya boleh saya ahli majlis tertinggi. Kita bincang banyak dalam majlis tertinggi perkara ini. Sebenarnya itu persepsi daripada luar. Itu persepsi yang melihat bahawa ahli majlis tertinggi is divided. No. Memang tak ada camp dalam tak ada. Majlis tertinggi. Malah kita buat keputusan melantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri adalah keputusan dalam majlis tertinggi. Yang bercakap saya pada itu dan beberapa kawan bong yang menyatakan kenapa patut Ismail Sabri. Sebenarnya sebelum dia terlantik malam tu, UMNO dulu bersuara. Dan saya nak sebut di sini, banyak orang tak tahu ni. Presiden UMNO sebut masa dia mempengurusi, Datuk Seri Zahid Hamidi sebut, saya tidak boleh jadi Perdana Menteri sebab saya ada kes yang tersendiri. Oleh kerana saya tak boleh jadi Perdana Menteri, maka malam ini kita nak putuskan siapa di antara kita yang harus kita calonkan. Sebelah tu ahli-ahli parlimen menunggu. Pukul 9.30 malam tu ahli-ahli parlimen kita menunggu. Nama yang kita pilih akan di-endorse oleh ahli parlimen. So kita pun sebut
unanimously dengan sebulat suara menyebut bahawanya sekarang kita dah ada timbalan Perdana Menteri. 45 hari dah jadi timbalan Perdana Menteri, the shortest ever. Shortest Dia dah in jadi, history, kenapa kita nak pilih orang lain lagi? Dia pula adalah naib presiden. Dan bila presiden kata saya tidak boleh jadi Perdana Menteri. So saya malam itu saya sebut, saya kata bahawasanya tengok kita ada presiden yang sangat berjiwa besar. Kalau dia sebut saya nak jadi Perdana Menteri, sebab dia pun layak, sebab dia pun ahli parlimen. Ya. Split UMNO malam itu. So orang tak tahu ini. Presiden sendiri kata saya tak boleh jadi Perdana Menteri. You all decide. Dia tak decide. So saya pun kita pergi. Okey, kalau presiden tak boleh, maka tentunya next timbalan. Tapi timbalan juga tidak boleh sebab dia bukan ahli parlimen. Datuk Mahasan dia bukan ahli parlimen. So who is next? Next is naik presiden paling kanan. Who is already a timbalan Perdana Menteri. And bekas ketua pembangkang. So naturally it has to be him. Semua orang setuju. Mesyuarat tu tak sampai 20 minit. Semua orang pun bersetuju dan bawa nama itu ke sebelah bilik where ahli-ahli parlimen semua endorse. Ismail Sabri adalah yang dinamakan oleh UMNO untuk jadi Perdana Menteri. So tak timbul. Begitu juga dengan soal poster boy. Keputusan tu dalam majlis tinggi. Cuma kita dalam majlis tertinggi kita telah lebih arahan. Tak perlu bercakap di luar. Bila kita semua tak bercakap ni, ada beberapa orang pula yang di luar daripada majlis tertinggi. Yang banyak bercakap. Yang banyak. Yang bercakap ni bukan orang majlis tinggi. Dia dengar tu, dia dengar ni, dia pun buat press conference, dia bercakap. Orang majlis tinggi tengok diam, dia tak bercakap pun. Sebab kita dah buat keputusan dan kita patuh. So kalau orang kata UMNO split dalam tak, there's no such thing. There's no such thing as that. Kita bersetuju Perdana Menteri adalah Ismail Sabri. Begitu juga dengan soal pilihan raya ni, kita dah bersetuju supaya 5 pemimpin kita ini bersama-sama bermesyuarat dan mereka bermesyuarat tiap-tiap minggu pun, tiap-tiap bulan pun. The top 5, ya. The top 5. And then keputusan mutlak diserahkan kepada Perdana Menteri untuk membuat keputusan. So is something yalah, dalam politik ni persepsi sangat bahaya lah. Tapi yang paling bahaya orang yang tidak jadi ahli majlis tinggi mengulas hari-hari lah, bagi live. Ini semua karut lah. Okey, semakin menarik perbincangan ini. Tapi seperti biasalah apa dia Datuk dan juga Datuk Sri, kita berehat dulu buat seketika untuk memberi ruang kita minum-minum, boleh. relax for a while. Tapi anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita bincang sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dari anak ladang ke Putrajaya. Jumpa lagi selepas ini. Idea keluarga Malaysia merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara, di mana kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sesebuah keluarga. Saya ingin mengumumkan bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Saya ingin menegaskan pindaan dalam jawatan kuasa ini bertujuan untuk melindungi mandat rakyat yang telah memberi undi ketika proses pilihan raya.
Baiklah, itu antara pencapaian yang kita kongsikan bersama anda. Pencapaian yang telah pun dicipta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita sekarang ini. Dan bila kita bercakap tentang jawatan Perdana Menteri, ini pun sesuatu yang menarik lah. Tadi pun kita sembang-sembang, dalam 3 tahun kita dah ada berapa? 3 Perdana Menteri. Jadi tak pernah berlaku dalam sejarah sebenarnya. Ada juga yang membuat perbandingan, ini menunjukkan bahawa inilah yang memberi kesan ataupun impak kepada perkembangan ekonomi dan sebagainya. Malah mereka membandingkan apa yang berlaku di Indonesia dengan apa yang berlaku di negara kita ini. Jadi mungkin Datuk boleh berikan komen tentang isu ini. Betul, Datuk Sekawi. Sebenarnya bila kita lihat, tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Selalunya Malaysia ni satu pilihan raya, satu Perdana Menteri ataupun 2 kadang-kadang. Ada yang pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, creating stability dan sebagainya. Tak pernah dalam sejarah negara 3 tahun 3 Perdana Menteri. Kerajaan yang pertama 22 bulan, kerjaan yang kedua 17 bulan, dan sekarang Februari 12 bulan. Mereka bandingkan dengan Indonesia. Bila kita ada krisis ekonomi atau krisis politik, ini yang berlaku. Di Indonesia sebagai contoh, bila berlaku krisis ekonomi dulu, bila Presiden Soeharto berhenti, digantikan dengan B.J. Habibie, dan selepas itu digantikan Gus Dur dan kemudian Megawati, dalam masa 6 tahun 3 presiden Indonesia sebenarnya. Dan kali keempat bila Bambang ambil alih, baru create stability. Sama dengan Malaysia. Saya melihat apabila Datuk Seri Ismail Sabri ini mengambil alih, saya lihat sudah nampak bibit-bibit stability. Kestabilan ekonomi dan kestabilan politik. Kelihatan sudah nampak. We are at the end of the tunnel lah. The light is coming in. Ingat Datuk Alwi pun saya rasa share dengan perkara sama yang apa saya bincang dengan dia sebelum ni. Mungkin juga Datuk Seri nak dapat komen Datuk Seri daripada apa yang disebut oleh Datuk Saiful lah. Berlakunya ataupun terjejasnya stability politik ini sebenarnya, the political stability yang sentiasa terjejas ini disebabkan dikatakan bahawa pemimpin politik kita, pemain politik kita ini terlalu politicking sebenarnya, tak berhenti berpolitik. Saya setuju Datuk Sekawi. Ada orang buat joke lah, you buy one, you get 3 gratis 2. Maksudnya one election sepatutnya only one prime minister, tetapi oleh kerana ketidakstabilan yang berlaku, isu-isu yang berlaku, janji-janji yang tidak tertunai, fitnah yang begitu besar, akhirnya kerajaan tu jatuh, bukan dijatuhkan oleh orang, dijatuhkan oleh dirinya sendiri. And the first government of that 22 month, 22 bulan tu, dijatuhkan oleh Perdana Menterinya sendiri, bukan orang lain. Lalu diganti dengan sebuah kerajaan baru, Tetapi Alhamdulillah bila Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih, dia berjaya, saya guna perkataan harmoni tadi, harmonize the fight, dan telah diharmonikan. Dan pelabur nak datang, memang dia tengok iklim ekonomi ni, dia kok mana-mana pun dia mesti berkait rapat dengan iklim politik. Iklim politik yang stabil akan menghasilkan iklim ekonomi yang mampan. That's why we can see things are moving now. Pelabur start datang, less politicking. Sebab itu saya nak menasihatkan kepada ahli-ahli politik kita, kurangkan politicking, fikir pasal negara, fikir pasal rakyat. Itu dulu nombor 1. Once that is stable, kita serahlah kepada rakyat. Rakyat pilihlah kerajaan mana yang dia hendak. But we have to prove ourselves. Itulah yang Datuk Seri Ismail Sabri sedang buat. Rakyat, keluarga. Tujuannya ialah bila telah distabilkan, bila telah diharmonikan kedudukan ini, undang-undang come in place. Misalnya undang-undang anti lompat parti, peraturan-peraturan yang kita boleh jaga, kita buat. Then baru kita go to the people, you elect the government. Saya nak tanya satu perkara juga bersama dengan Datuk Seri selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dalam perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini pun dan juga dalam perhimpunan Agung Khas UMNO selepas itu, desakan untuk mengadakan pilihan raya dengan cepat, membubarkan parlimen dalam masa yang singkat ini dan mengadakan PRU 15 dengan segera. Apakah Datuk Seri melihat itu antara isu yang digunakan sebenarnya? Tetapi yang menariknya, Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah very cool, tidak memberi komen-komen yang mungkin akan menyentap hati ahli-ahli UMNO. Ramai orang nak sangat pilihan raya ni sebab banyak orang fikir bila pilihan raya kita boleh menang.
persoalan boleh menang itu yang kita kena tanya. Betul ke boleh menang? Cukup ke persiapan? Are we ready? Is the people ready? Itu yang disoal. Rakyat datang dengan marah ke tidak? Rakyat masih marah kat kita atau tidak? Sebab dulu kita dipecat daripada jadi kerajaan. Barisan Nasional dipecat daripada kerajaan kerana pada masa itu rakyat berpusu-pusu nak tukar kita. Have we corrected that? Ini soalan-soalan yang kita kena jawab. Betul. Tetapi keinginan daripada parti nak bubar tu adalah kerana hasil kemenangan di Sabah, hasil kemenangan di Melaka, hasil kemenangan beberapa PRU. Itu di antara petunjuk yang merasakan bahawa rakyat telah kembali. But that question kita kena serahkan kepada Perdana Menteri. Sebab dia duduk atas helikopter yang tinggi, order maklumat datang kat dia. Kita nampak pokok kelapa kita sepokok aja. Dia nampak banyak kebun. Dia duduk sana, dia tengok laporan daripada polis, laporan daripada SB, laporan daripada parti. That's why he goes around the country to test the mood. Orang kata nak scan perasaan rakyat dulu. Is he popular? Is the party popular? Kita kena sabar. Tetapi memang sekarang dah musim pilihan raya. We are in the 5th year already. Tak boleh lari dah. Dalam masa 12 bulan kena berlaku. So ada orang kata kena buat sekarang kita boleh menang. Kita pun faham. Kita pun memang nak buat sebab pilihan raya mesti dibuat pada masa kita rasa kita boleh menang. Adalah tidak cerdik seorang Perdana Menteri membubarkan pilihan raya kemudian dia kalah. You must win the election, but to win you must get the right figure, the right data. That's why kita pergi. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena tahu you must strike when your enemy is weak. Sekarang pembangkang belum dapat pada penyatuan lagi. Sebab itulah ada pendapat yang mengatakan now is the time because they are weak. So persoalan ini hanya boleh dijawab oleh pimpinan. Lepas tu kita serahkan kepada top 5, kemudian majlis tertinggi dan kabinet dan Perdana Menteri untuk buat disanalisa. Saya yakin kita berilah kepercayaan kepada Perdana Menteri yang telah membuktikan dalam masa 12 bulan dia boleh menstabilkan keadaan ini. I'm sure he knows what to do. Let's trust him. InsyaAllah sampai masa kita keluar ramai-ramai, kita undi yang kita mahu. May I add? Tambah sikit dah. Banyak pun tak apa. Saya lihat keadaan kita berhadapan dengan inflasi. Dari segi rating itu kita antara yang inflasi yang paling rendah sekali di ASEAN. Di seluruh dunia pun kita 160 lebih, 65 daripada 180. Tetapi saya lihat kemungkinan pada pandangan saya lah, lebih baik pilihan raya ni diadakan paling awal bulan Mac tahun depan. Kenapa saya kata gitu? Kerana keadaan inflasi yang melanda dan sebagainya, I believe, saya benar-benar percaya kita perlukan satu bajet yang bagus dalam bulan Oktober ini. Rakyat perlu diberi a feel good factor untuk berhadapan dengan inflasi. Sekiranya ekonomi dunia bertambah buruk, sekiranya, dan kalau sekiranya ini berlaku, kita mesti beri peluang pada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri bagi satu bajet yang mana boleh membantu rakyat dalam kesusahan. Jadi selalunya kalau bajet bulan 10, bulan 11, 12 lulus, bajet dia akan turun pada bulan Januari dan bulan Februari. Jadi bila Januari dan Februari, then maybe perhaps selepas Mac adalah antara bulan yang paling baik. Tapi Datuk Seri Alwi punya pandangan betul. Nak adakan pilihan raya, you must have the election masa you rasa you boleh menang. Ada yang memberi pandangan dan juga pendapat Datuk Saiful. Mungkin juga dikatakan ini persepsi sekali lagi persepsi yang mengatakan bahawa mungkin apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini adalah untuk menangguhkan pilihan raya dan akan membentangkan bajet terlebih dahulu kepada rakyat. Tetapi dikatakan bahawa bajet itu akan digunakan sebagai umpan untuk mendapat undi. Saya tidak bersetuju. Kerana saya lihat ini bukan personality Perdana Menteri. He's not begitu. Dia bukan begitu. Kerana bagi dia, saya lihat dia jiwa dia untuk membantu rakyat. Jadi saya lihat kalau bajet ini yang akan dibentangkan ini pasti akan melihat bajet untuk rakyat. Demi rakyat. Kerana sekarang inflasi, kalau tidak dibendung inflasi ini, dia akan menjadi apa? Kegawatan ekonomi. Dia ada banyak pendapat. Saya interrupt lah.
ada banyak pandangan, banyak pendapat. Ada orang berkata, ada penganalisa politik cakap kita kena tanya penganalisa ekonomi. Penganalisa ekonomi berpendapat the longer you wait, the worse it become. The economy is not getting better. The economy is getting worse. The world economy. I'm not talking about the Malaysian economy. Kita alhamdulillah we are getting better. But we are governed by the world scenario. Correct. Kan ekonomi dunia semakin teruk. Maka if you wait longer, you're going to be worse. Inilah yang menjadi pemikiran Perdana Menteri. And saya tak mahu sebut bulan 3, bulan 4, bulan 2, bulan 11, bulan 12. That is not my prerogative. No. Me as a politician juga, saya nak menengok yang penting kita bersiap. You want to play a game, your team must be ready first. Once you are ready, you're ready. Yang ini kita tak boleh bagi tahu lah bila kita ready. Kita tak boleh berkata you must strike at the right time. Itu kita kena serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri. Begitu juga dengan bajet, sama ada bajet perlu buat, bajet tak perlu buat. Sebab you must remember, you present bajet, boleh lulus ke? Sebab you are only 114. Dan dalam bajet tu ada orang sebut dia berpuluh kali mengundi. Dia boleh strike kita at any time. Correct. Tapi dalam waktu yang sama, kalau dia strike, bubar. Yang saya peliknya macam ini. This is pelik. Biasanya di Malaysia ni, yang nak sangat pilihan raya ni adalah pembangkang. Kali ni terbalik. Kali ni kalau kita dengar pembangkang nak delay. Betul. Why? The big question yang kita tanya, why? Why dia nak delay? Why dia nak ambil ujung tahun? Kenapa? Persoalan itu kita kena tanya. Kita tak payah jawab di sinilah. So that question mesti ada sebab dia nak delay. Maybe they are not yet ready. Maybe. I don't know. But the question back to us, are we ready? Kita terus fikir pasal orang, kita fikir pasal kita. So now we have to prepare our team. We have to prepare our preparation. Itu yang lebih penting. Is UMNO ready to face the PRU? Yang ini kena tanya UMNO. Saya pun tak boleh jawab di sini. Ini kena tarik yang lain. Itu kena tarik yang lain. Ini kena tanya pengarah pilihan raya. Dan kita pun tak boleh cakap kita ready. Yes. We must, the day, kita kena ingat satu, kuasa menentukan duduk di tangan kita. Prerogatif dari segi perlembagaan di tangan Perdana Menteri. I am very sure Perdana Menteri want to make sure that bila dia bubar dengan persiapan yang cukup untuk menang lagi. Itu nombor satu. Jadi kita tunggulah sama ada bajet perlu dibuat, bajet atau tidak, lulus tidak, itu we leave it there. We make it itu rahsia kerajaan lah. May I interrupt one more time? Yes. Getting more interesting. Betul. Yang penting this election berbeza dengan election yang lain, general election yang lain, kerana pengundi sekarang 21 juta. Ahli UMNO only 3.2, 3.3 million. Tetapi Datuk Sekawi, kita kena ingat undi 18 ni 4 juta, 4 million. There is a lot of difference di mana-mana pun. Kerana kita tengok the turnout di Johor dan juga di Melaka very low. Does not give a reflection yang betul-betul whether di manakah letaknya populariti kita dan sebagainya. Macam Datuk Seri Alwi kata tadi, are we really ready? If you are ready, we can win. Let's have it now. Dia macam ni tu. Saya lah. Kenapa turnout low? Dari segi analisa saya, rakyat tak percaya dengan politician. Betul, saya setuju. The reason why dia tak nak keluar mengundi ialah dia kata kalau dia mengundi pun belum tentu dia kekal dengan kita. That's why ada undang-undang anti lompat parti dibuat. Sebenarnya untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada ahli-ahli politik. 23 bulan yang lepas, 2-3 tahun yang lepas, orang tengok orang politik ni dia fed up. Dia benci dengan orang politik ni. Sebab orang politik ni cakap pasal kuasa, berebut. Itu kita kena terima hakikat. Saya terima hakikat itu. Politik sudah tidak jadi satu perkara yang indah lagi. Orang tengok kita dengan sikap dia ni kekal ke tidak. Sebab ada beberapa sebab yang berlaku. Dan kita juga kena faham, dia lompat pun ada sebab. You must give them benefit of the doubt. Kenapa dia lompat? Jadi apabila undang-undang lompat parti ini diintroduce, ianya sebenarnya untuk memberi credibility kepada pengundi. This time around, undang-undang itu dibuat untuk menghormati mandat rakyat. Mandat rakyat. Ya, betul. Once you vote,
You lompat, out you go. You tukar parti, out you go. Okey, sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia juga, ini pun satu isu juga yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Ini yang disuarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri selepas semasa memberi ucapan di baru ini BN berkumpul di Selangor, terutamanya untuk BN Selangor sendiri, dan dia menyatakan bahawa dia memohon sebenarnya supaya ahli-ahli UMNO tidak menyerang beliau. Gunakanlah senjata itu, serangan itu kepada musuh, bukan kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Betul. Komen. Setuju. Saya punya komen, pasukan polis tak boleh tembak askar. Pasukan askar Melayu Betul. askar Melayu tak boleh tembak ranger. Ranger tak boleh tembak komando. Sepatutnya we go sebagai satu pasukan untuk mengenal pasti musuh kita. Tetapi masalahnya kadang-kadang komando-komando kita ni dia bertukar baju, dia pergi tembak sama sendiri. Pertembakan sama sendirilah yang akan menyebabkan parti jadi lemah. Betul yang PM kata tu. Kenapa nak serang? Sebab tak setuju dengan dasar. Sebenarnya kita tak faham. Kita tak faham dengan dasar PM nak stabilize the country. Nak memastikan supaya rakyat suka kepada kita. Rakyat yang sedang lapar, rakyat yang tak cukup, tak ada kerja, rakyat yang sudah hilang pendapatan selepas menyelesaikan masalah mati tadi, masalah penyakit, kena selesaikan masalah ekonomi. Walaupun tak boleh selesaikan semua sekali, kita boleh selesai sebahagiannya supaya beban rakyat itu ringan. Itu yang Perdana Menteri cuba buat. Tiba-tiba dalam proses itu ada pasukan yang memang nak pilihan raya besok. Sebenarnya orang yang nak macam ni sebab dia pun nak jadi wakil rakyat. Dia fikir dia masuk pilihan raya, dia boleh menang. Masuk tu 50-50 lagi. Macam saya, sekarang wakil rakyat, masuk pilihan raya ni 50-50 lagi. Belum tahu. Orang cek rekod kita, orang cek rekod parti kita, orang tengok kita berkawan dengan siapa, orang tengok kita bercakap macam mana. Sebab pengundi yang datang ini adalah pengundi baru. 65% or 60% of the voters adalah orang baru yang merupakan macam orang kata macam unguided misal. Dia orang ni. Dia come in, dia tengok apa? Media sosial. Dia akan pilih pemimpin ni berdasarkan persepsi dia. So we must create the right perception to these young people. Orang nak tengok masa depan. Dia mimpikan negeri yang baik, negara yang baik, negara yang aman, pemimpin yang baik. Berkemungkinan tak Datuk Seri, kita beralih kepada apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini sendiri. Setakat 1 tahun ini dilihat sebagai satu pencapaian yang boleh kita anggap cemerlang sebenarnya. Sekurang-kurangnya memberikan satu kedudukan politik, satu kedudukan ekonomi yang harmoni sebenarnya. Tetapi mungkin ada pihak-pihak mula merasa bimbang bahawa pengaruh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail akan menjadi begitu kuat, begitu kukuh, dan ini juga mungkin menimbulkan sedikit rasa bimbang, bukan saja di kalangan parti-parti pembangkang tetapi mungkin juga dalam UMNO itu sendiri. Saya rasa bagus. Soalan sangat bagus. Saya selalu kembali kepada qada dan qadar lah. Kita kena ingat dalam Islam dia kata ana urid anta turid innallaha yaf'alu ma yurid. Kamu boleh rancang, kita boleh rancang, tetapi yang akan berlaku innallaha yaf'alu ma yurid. Yang berlaku adalah perancangan Allah. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ni, dia tak rancang. UMNO tak rancang, kerajaan tak rancang, tetapi ini perancangan Allah yang telah dibuat Allah. Dia tak pernah fikir dia nak jadi Perdana Menteri. Saya tak pernah fikir dia jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri sebab situasi memulakan orang yang sebegitu. Sebab itu saya tengok menjadi pemimpin ni adalah amanah. Amanah Allah, amanah bangsa, amanah negara. So sekarang dia dapat amanah itu. Sebab itu dia nak menjalankan amanah ini sebaik yang mungkin. Yang kita nak serang dia, kenapa? Patut kita sokonglah dia, kita bantulah dia. Kalau ada kekurangan, mana manusia tak ada kekurangan? Manusia mana tak ada kelemahan? Jadi kita tengok kelemahan dia, kita bantu bersama. That's the way we should do. Why? Because we want a better nation, we want a better future, we want a better generation. Jadi pada saya, terimalah hakikat kepada pemimpin-pemimpin yang aspiring nak jadi Perdana Menteri juga atau nak jadi Menteri juga. Terimalah hakikat bahawasanya orang yang terpilih jadi pemimpin, kita hanya boleh berusaha sahaja. Yang memilihnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya setuju. Kerana saya lihat di media sosial lah, permainan media sosial, persepsi negatif dan positif ni. Kalau serangan-serangan dilakukan oleh pembangkang terhadap PM,
I'm okay. Ya. Itu biasa. It's logic. It's logic. Memang itulah permainan politik yang ada sekarang. Tapi apabila serangan-serangan dilakukan oleh ahli-ahli UMNO sendiri terhadap Perdana Menteri, it's illogical. Kita memberi satu persepsi yang mengelirukan rakyat. Tak, saya nak interrupt. Saya rasa tidak ada ahli UMNO yang menyerang Perdana Menteri. Ahli UMNO tak menyerang. Dia tak faham. Orang yang dia tak faham dengan langkah yang dibuat. Maka dia question that langkah. Dia bukan serang buta tuli. Dia tak faham kenapa nak lambatkan pilihan raya. Betul. Tapi dia lupa bahawasanya selama ini pun pilihan raya ini dibuat oleh Perdana Menteri. Zaman Tunku, zaman Tun Razak, zaman Hussein On, zaman Mahathir, zaman Pak Lah. Dia jumpa banyak orang. Sehingga jumpa ustaz pun ada, jumpa ulama pun ada, jumpa bomo pun ada. Zaman dulu-dulu ada Perdana Menteri kita, saya tak nak sebutlah siapa. Pergi jumpa bomo dulu, jumpa kiai, boleh ke tak ambil harinya? Maknanya nak letakkan pilihan raya tu, you must have all the information in front of you. Tapi yang saya masukkan tadi, Tok Sri, yang saya masukkan tadi, ada individu yang buat live FB tu tak malam tu. Macam saya kata tadi lah. Macam saya kata tadi, dalam perjalanan kita menuju ke satu tempat, banyak salakan-salakan yang kita terima. Ya, betul. Jadi kalau benda tu menyalak, tak payahlah kita salak balik. Itu part of life. Salakan ni is part of life. Ya, betul. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Masa begitu pantas selalu. Okeylah, mungkin ialah Datuk Seri dan juga mungkin kita bagi peluang pada Datuk Seri. Harapan Datuk Seri sendiri, keyakinan Datuk Seri sendiri. Apakah Datuk Seri melihat bahawa walaupun baru setahun sebenarnya, tetapi pencapaian yang sudah kita anggap cukup cemerlang sebenarnya, dan apakah Datuk Seri yakin bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebenarnya akan terus menunjukkan satu prestasi yang akan menggembirakan rakyat keseluruhannya? Saya yakin. Sebab kenapa saya kata gitu? Sebab Datuk Seri Ismail Sabri ni dia tidak malu untuk minta pandangan sahabat-sahabat. Bahkan dia minta pandangan pembangkang pun dia minta. Dia minta pandangan daripada rakan-rakan duduk dalam kabinet dia tu, bukan semuanya sahabat dia. Parti berbeza pun. Kau tengok parti PBM hari-hari duk tekan dia. Tapi dalam waktu itu dia boleh berunding pun. Betul. Dia boleh berunding, boleh berunding. Jadi pada saya, tanggungjawab kita sebagai rakyat ialah pertama, memastikan bahawa kerajaan ini tetap kukuh, stabil. Dan don't worry lah, election will come. Kepada yang nak pilihan raya tu, insya-Allah. Sabar-sabar je. Sabar-sabar je. Sampai masa get yourself ready. Yang penting kita sama-sama berdoa supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus sihat, boleh merangka program-program dan merangka perancangan supaya negara kita akan jadi lebih baik. Betul. Untuk masa akan datang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Haji Muhammad Alwi. Terima kasih kepada Datuk Saiful Bahar kerana sudi bersama dengan saya di ruang bicara ini. Secara pribadinya saya tak puas sebenarnya. Pada mulanya kita sangka 1 jam tu panjang. Datuk Saiful pun takut-takut, alamak apa aku nak bercakap dan sebagainya. Tetapi jelas 1 jam itu tidak mencukupi sebenarnya. Dan insya-Allah Banggali Datuk Seri kita akan duduk bersama lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu politik, kerana saya tahu Datuk Seri merupakan seorang politician yang cukup saya hormati. Dia tahu tentang isu politik semasa dan sebagainya, dan Datuk Saiful juga. InsyaAllah kita akan dapat bersama lagi di ruang bicara ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang selalu kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.